Kan kita duk dengar bab semayang ketika mana kalau tok imam batal, hak belakang ni akan ganti tok imam. Betul tak betul? Hak belakang ni dia jadi sebagai khalifah. Khalifah ni orang yang khalfa imam, orang yang berada di belakang imam. Kalau tok imam dia batal waktu sujud, kita nak buat ke mana? Kita pernah bayang lah lagu tu, pernah lah jadi Ibn Sina ni. Kan, tok imam tu batal, pun kata dia kentut. Contoh lagu tu lah, jahanam lah aku ni tengah sujud lah. Dia nak buat lagu mana? Takkan dia nak bangkit Allahu Akbar? Takkan dia nak teruskan semayang? Haram pasal hang dah batal dah. Hang tak boleh terus dah semayang. Hang kena belah keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Jadi alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan diperkenan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat hadir dalam kuliah maghrib perdana yang kita rancangkan insya-Allah. Jadi moga kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insya-Allah. Jadi saya kira tanpa saya memanjangkan kalam lagi, saya dengan ketikanya mempersilakan Al-Fadhil Al-Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib perdana kepada kita semua insya-Allah. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim alimna al-Qur'an, Allahumma ya alim alimna at-ta'wil, Allahumma ya alim alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan kakanda pengurusi majlis, yang bahagia Tuan Penasihat Surau Ibn Sina, Tuan Haji Sa'ad bin Hashim, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ustaz Mahathir, Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian yang ni kali keempat bersama Ustaz tadi ni baru boleh main ke Surau Ibn Sina ni. Berapa kali punya doa atok, sekali PKP, dua kali PKP, kali yang ketiga tu ada tak boleh main juga kan, tapi ni kali yang keempat kita boleh main kali keempat, alhamdulillah. Bina buat 4 kali ya dah. Kalau bina buat 4 kali naik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk tak diberikan pada saya. Apapun kita mengingatilah sepanjang beberapa bulan kita ni, dan seterusnya kita akan pergi kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bermula daripada bulan Rejab. Bulan Rejab, ketika mana masuknya satu Rejab tu, di kalangan kita, di kalangan para imam dan di kalangan para jemaah akan membacakan doa
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa tu. Waktu bulan Rajab dia baca doa tu. Bila masuk Sya'ban dia tinggal Rajab tu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan-tuan, doa yang kita baca tu sebenarnya dia mai daripada Nabi SAW. Yang doa tu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, Nabi SAW bila masuknya bulan Rajab, Nabi akan membaca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila masuknya bulan Rajab, Nabi akan membaca, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kepada kami bulan Ramadan al-Mubarak. Dan hadis ni tuan-tuan sekalian dimuatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ni juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, juga disebut oleh Imam Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dan hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Syu'aib Arnaud di dalam syarah kepada Sunan Ibnu Majah. Walaupun martabat dia adalah dhaif, tetapi dia boleh dilakukan ataupun kita ambil sebagai fadhailul amal. Persoalan dia sekarang tuan-tuan sekalian, bila sampainya bulan Ramadan kita nak baca apa? Kita dah minta dah dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, kita dah dapat dah dua-dua tu. Lepas tu kita minta ke Allah Ta'ala pula, wa balighna. Balighna maksud dia sampaikan kami. Seolah-olah macam kita minta Allah Ta'ala tunjuk kat kita bulan Ramadan, sampai-sampai bulan Ramadan, okey, takat tu. Apa yang perlu kita buat pula selepas daripada tu? Bila kita kaji-kaji balik tuan-tuan, rupa-rupanya ada sebuah lagi doa, ada satu lagi doa yang jarang-jarang kita baca. Doa tu adalah kesinambungan daripada doa tadi lah. Allahumma barik lana fi Rajab, kita minta keberkatan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Lepas tu kita minta sampai dekat tu selesai. Seolah-olah macam tak ada apa dah, tak ada kesinambungan daripada tu. Contoh dia, kita minta macam saya lah, saya tak bisa main surah Ibn Sina ni. Jadi waste apa pun tak ada. Contoh macam tu. Saya pun jumpa kawan. Bila jumpa kawan, dia kata jom aku bawa hang mai ke surau tu. Dia pun bawa, lalu kau masak malam apa semua ni. Lepas tu sampai-sampai di pintu surau Ibn Sina, dia dah sampai dah. Dia pun belah. Saya pun sampai pintu nak masuk tang mana, belah mana orang perempuan semayang, belah mana orang lelaki semayang, bila ayam tang mana, saya jadi blur. Seolah-olah doa yang kita baca sampai dekat tu. Kan? Tuhan buat main kepada kita Ramadan lah, ambil kan. Hang pandai-pandai lah nak buat macam mana. Seolah-olah seperti itu. Tetapi rupa-rupanya yang kita agama ni dia tak tinggal kita macam tu. Maka datangnya sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia katakan Nabi SAW yu'allimuna haula'il kalimat idza jaa Ramadan. Bila nak masuk Ramadan, Ubadah bin Samit kata Nabi SAW akan pesan kepada kami. Apa benda yang Nabi pesan tu? Iaitulah Nabi akan pesan, apa dia? Nabi kata Allahumma salimni Ramadan, salimni li Ramadan, wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau doa tu dah bilang. Saya izah apa makna dia. Dan doa ni juga disebut di dalam kitab Ad-Du'a yang diriwayatkan oleh ataupun yang dikarang oleh Imam At-Tabrani, dan juga disebut dalam kitab Musnadil Firdaus iaitu Imam Ad-Dailami. Begitu juga dalam kitab Syekh Muhammad Nasr Al-Marwazi dalam kitab Qiyam Ramadan, doa yang sama. Baik, apa maksud doa tu? Ni nak urai ni. Maksud dia, ya Allah ya Tuhanku, salimni li Ramadan. Maksud dia apa? Ya Allah, selamatkan aku ketika mana aku duduk dalam bulan Ramadan. Selamatkan apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Syekh Abdullah Ad-Dali dia syarah hadis ni, dia kata salama, kita nak minta Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Tu kan makna selamat. Satu makna dia selamat.
Selamatkan kita dalam bulan Ramadan ni apa maksud dia? Maksud dia selamatkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala Ramadan. Selamatkan daripada marah-marah, selamat daripada kita duk maki orang, selamat daripada kita ni melihat perkara yang haram, mendengar benda yang haram, bercita-citakan perkara yang haram, benda-benda yang boleh merosakkan Ramadan kita. Itu nombor satu. Dan juga dalam hadis ni juga wasallim Ramadan li, bukan takat kita selamat ketika mana datangnya Ramadan. Ramadan itu juga bila main kepada kita, kita dapat memanfaatkan dia. Dan ini disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia Qamus Al-Marbawi. Yang ni budak-budak duk baca dulu, budak sekolah agama dia akan guna ni Qamus Al-Marbawi ni. Dia memberikan makna selamat di situ, maksud dia silmun. Silmun ni apa? Kita boleh hidupkan Ramadan dan juga bekerja sama dengan Ramadan. Ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak erti nak buat apa. Sebab tu Ramadan itu tidak menjadi bulan ibadat tetapi menjadi bulan adat. Pasal dia tak tahu nak buat apa, dia hanya tiru orang saja. Bila masuk Ramadan, orang pakat puasa, dia pun puasa. Bila masuk Ramadan, orang pakat kelang kabut main semayang tarawih di masjid di surau, dia pun pakat semayang tarawih di surau. Bila habis tang 8, orang pakat duk cungit balik, dia pun cungit balik. Bila dalam pertengahan Ramadan, orang dah mula meninggalkan Ramadan, dia pun tinggalkan Ramadan. Bila dah penghujung Ramadan, orang memperhebatkan amalan-amalan dengan qiyamnya, dengan i'tikafnya. Dia tak nampak yang tu. Dia duk nampak orang duk kelang kabut dah dengan tirai baru, dengan ketupat palas apa sebagainya. Jadi dia pun duk turun orang. Bila turun orang, Ramadan ini tidak menjadi satu bulan yang memberikan ibadat kepada dia, tetapi menjadi satu bulan adat. Adat ni maksud kebiasaan. Bila masuk bulan Ramadan, orang puasa, dia pun puasa sama macam orang. Pasal apa? Pasal dia tidak ada kolaborasi. Dia tak ada salamah bersama dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan makna yang seterusnya yang diberikan oleh Syekh Idris Al-Marbawi juga, maknanya Ramadan itu kenal kita. Wasallim Ramadana li, maksud dia apa? Ya Allah, Engkau dah tunjuk kata tu Ramadan. Tadi kita minta Allahumma salimni di Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan aku pada bulan Ramadan, perkenalkan aku Ramadan yang mana satu. Tuhan dah perkenal dah. Yang kedua, Tuhan panggil Ramadan pula, Tuhan perkenalkan pula kita kepada Ramadan. Masalah dia, kita tak kenal Ramadan satu. Yang kedua, Ramadan pun tak kenal kita. Bila Ramadan tak kenal kita, kita tak tahu apa benda yang Tuhan nak bagi dalam bulan Ramadan ni. Mula-mula kita seronok dengan kedatangan Ramadan, tapi bila lama-lama dia jadi tak syok dah. Dia tunggu bila nak raya, bila nak raya, bila nak raya. Sedangkan Ramadan ni masih lagi menjadi tetamu yang agung yang perlu kita manfaatkan dengan sehabis-habis diri kita ni. Itu tuan. Dan yang seterusnya, wa taqabbal minhu, dan apa seterusnya, wa tasallam minhu mutaqabbala, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami dengan amalan-amalan kami, dan mudah-mudahan amalan ini mutaqabbala, maqbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan tadarus kita, dengan qiyamul lail kita, dengan sedekah kita, dengan zakat fitrah kita, maka kita minta Allah Ta'ala memakbulkan segala amalan-amalan kita. Itulah tuan-tuan sekalian besarnya yang dikatakan fadail ataupun kelebihan doa yang kita baca selepas daripada Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lepas tu kita baca pula Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Boleh faham tuan sekalian maksud itu? Jadi komplit lah sampai habis-habis Ramadan. Alhamdulillah, yang dikatakan darjah la'allakum tattaqun, insya-Allah kita akan dapat. Kan? Dan perkara ni pun kalau boleh nanti tuan-tuan tanya ustaz apa doa ni kan. Baca banyak-banyak doa ni. Semoga Ramadan ini dapat kita manfaatkan. Itu yang pertama yang kita nak bincang pada malam ni. Yang kedua tuan-tuan sekalian,
Dalam kita duk baca kelebihan-kelebihan bulan Rejab juga. Banyak kelebihan bulan Rejab. Di antara dia bulan Rejab ini, dia antara salah satu daripada Syahrul Hurum. Syahrul Hurum ni makna dia bulan yang haram. Apa maksud bulan haram? Bulan haram ni maknanya bulan yang dihormati. Dan dalam bulan tu adalah kalaulah Bani Mudhar dulu ni, iaitulah Bani pada zaman Nabi SAW, mereka ini akan tinggal semua pergaduhan, perselisihan, malah mereka akan melakukan gencatan senjata pada waktu bulan Rejab. Dan benda tu diraihkan oleh Nabi SAW dan juga diraihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan yang kata 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala buat tu bulan daripada dulu lagi sampailah sekarang 12 bulan tu lah. Kan dia tak jadi 13, dia tak jadi 14. Dan Allah Taala sebut juga minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Apa maksud bulan-bulan haram? Bulan yang dihormati. Dan disebutkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dan ada ulama-ulama sebut, dia kata dalam bulan haram ni juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadat. Tapi dia tak sama macam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kan antara dia bulan Rejab. Kan lepas tu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Itu 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan haram. Boleh faham tuan sekalian? Bulan haram ni bulan yang dihormati. Bukanlah maksud haram tu macam kita ada baca, belum faham lah ni. Haram ni maksud dia haram semua lah. Kalau perkataan haram, betul dia ni hantu kasar kan. Tapi ni bulan haram. Lagi tuan-tuan nak duduk di luar tu, dia kata apa ustaz ni kerja tu haram. Di mulutnya tu panggil lah ustaz ni haram, dia kata kat saya. Kan contoh dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan haram ni juga kan, yang kata antara dia bulan Rejab ni juga Allah Ta'ala sebut fala tazlamu fihinna anfusakum, jangan kamu melakukan kezaliman sesama kamu. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Mufassir, orang yang mentafsirkan Al-Quran, ulama tafsir, dia kata jangan menzalimi, itu maksud dia dalam bulan haram ni jangan kita sesekali melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat maksiat, benda tu akan dilipat gandakan. Sama macam mana pahala yang kita buat. Semayang yang kita buat, puasa yang kita buat, sedekah yang kita buat, kata ulama hampir 70 kali ganda Allah Ta'ala bagi pahala kat kita kalau dalam bulan-bulan haram. Begitu juga kejahatan yang kita buat, kalau kita buat pun dilipat gandakan balasan Allah Ta'ala sebanyak 70 kali juga. Wal'ayazubillah min zalik. Kan tuan sekalian, itu di antara kelebihan bulan haram, termasuklah yang dikatakan bulan-bulan Rejab. Dan juga bulan Rejab ni kelebihan dia yang lain daripada tuan-tuan sekalian, iaitulah tuan-tuan kenal dalam bulan Rejab juga dengan satu peristiwa yang pelik, peristiwa yang agung, peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi SAW, iaitulah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Walaupun banyak pandangan para ulama kata Isra Mi'raj itu tidak berlaku dalam bulan Rejab, tetapi kita meraihkan pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Rawdah yang menyatakan Isra Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab. Kita ambil pandangan dia, pasal dia pemazhab Syafi'i, jadi kita ambil pandangan dia, dan itulah yang diamalkan sampai sekarang. Bila masuk bulan Isra Mi'raj, apa Nabi nak cerita kat kita? Apa istifadah, apa kelebihan kita nak ambil? Kita nak tahu cerita ke yang kata perjalanan Isra Mi'raj tu, kita nak tahu ke? Dah, benda tu tuan-tuan duk dengar lama dah. Daripada kecil ni sampai dah berumur macam ni, cerita tentang Isra Mi'raj duk baca selalu dah benda tu. Kan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Al-Fatani tu, dia sebut secara detail cerita tentang Isra Mi'raj daripada mula-mula berlakunya Isra sampailah balik Nabi SAW menuju ke Makkah waktu tu. Allah Ta'ala sebut
dalam Al-Quranul Karim, surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj ni dalam Al-Quran ada 2 surah ni je yang cerita. Satu surah yang disebut sebagai Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Yang kedua dalam surah An-Najmi, wan najmi idza hawa. Tu pun ayat 1 sampai ke 18. Tuhan cerita. Dalam surah yang lain tidak diceritakan. Benda ni lah ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bila orang pergi tanya dia, kata ni Abu Bakar, Muhammad kata dia semalam dibawa oleh Allah Taala pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa dimi'rajkan, bertemu dengan Allah Ta'ala di Hadratul Quds. Lepas tu pagi ni turun balik main. Hang percaya tak percaya? Tuan-tuan, ni iman. Yang iman ni dia dapat melalui apa? Melalui ilmu. Sebab ada 3 golongan yang terjadi di saat itu. Satu golongan yang memang dia nak tahu kebenaran itu melalui logik akal. Dia nak jangkau kebenaran melalui logik akal. Tak dapat, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal agama kita ni bukan takat logik akal, tetapi agama kita juga kadang-kadang ada amalan-amalan yang Tuhan bagi dekat kita ni, kita tak boleh nak fikir melalui akal. Nak fikir melalui apa ustaz? Iaitulah melalui iman yang ada dalam diri kita. Yang ni yang disebut dalam kaedah fiqh disebut sebagai ta'abbudi. Apa maksud ta'abbudi? Dia ada 2 benda. Satu ta'aqquli, satu ta'abbudi. Ta'aqquli ini suruh fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sebab ayat Quran ni ada ayat yang berbentuk manzurah. Manzurah ni maksud apa? Kita tengok, kita fikir. Allah Ta'ala sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hampa tengoklah macam mana kami jadikan ibil, iaitulah unta. Macam mana dia dijadikan. Kita pernah tengok tak unta dijadikan macam mana, tuan-tuan? Unta ni kalau dia makan, dia boleh simpan makanan dia tu sampai sebulan. Dia ada satu peti, ada satu khazinah dalam badan dia. Kan dia makan, sekali dia makan, dia boleh simpan sebulan. Kita sebulan makan, tuan-tuan sekalian, tak ada nak simpan, berak siap dah. Tak ni. Tapi unta macam tu. Sekali dia duduk senyap-senyap, sekali dia bawa keluar balik makanan tu, dia kunyah balik unta ni. Lepas tu unta pula, waktu dia berjalan, dia tak seimbang. Kalau tak seimbang, dia tak boleh berjalan. Dia unta. Kalau tuan-tuan biasa buat umrah ziarah sampai ke Mesir, tuan-tuan akan naik unta, pergi naik atas bukit Tur Saina, bukit Sinai atas tu. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa tur risinin, waktu dan demi bukit Tur As-Saina. Jadi orang nak naik, tak larat nak naik bukit Saina, bukit Sinai ni. Bukit Sinai ni bukit apa? Tempat Nabi Musa AS ketika mana dia teringin nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Rabbi, anzur ilaik, aku teringin nak tengok kamu ya Allah. Tuhan kata tak boleh. Kata, kan, hang tak boleh tengok aku. Tapi fanazara unzur ilal jabal. Tuhan kata hang tengok dekat gunung tu. Jadi Allah Ta'ala mentajallikan di saat tu, Tuhan bagi jadi satu nur. Jadi dia tengok nur tu pun dia tak tahan dah. Bukan tengok Allah Ta'ala lagi, baru tengok nur dia tak tahan dah. Tak tahan dah tuan-tuan. Ja'alahu dakka, berhancur bergegak gunung tu, yang menyebabkan Nabi Musa pengsan 40 hari 40 malam. Bila Nabi Musa pengsan, tempat dia di take over oleh seorang sahabat dia juga yang bernama Musa Samiri, yang menjadikan lembu Samiri. Kalau tuan-tuan baca balik sejarah tu, kan, boleh tak satu cara dia boleh tak? Boleh lah. Nampak tak lagu duk nak lena lu lagi habis saya gerak. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ni unta ni bila dia berjalan, dan ada orang hak naik boleh tak berani dah, pejam mata. Entah pasal apa? Pasal dia berjalan di tepi-tepi lereng bukit Tur Saina tu, tengok ke bawah gaung. Tapi unta dia buat muka unta dia berjalan buat kering. Pasal apa? Pasal dia boleh duduk seimbang. Kita pula duduk tak ni, jatuh bawah, mati dengan unta-unta tu. Allah Ta'ala suruh kita tengok, dia tak betul. Tapi bila kita pergi Mekah, kita pula pergi selfie dengan unta pula.
Balik mai tunjuk kat bini ni, tengok ni, ayah pergi selfie. Bini kata yang mana satu unta? Ini pula lagu duk tanya lagu tu, nampak serupa ya, tahan ni aku tunjuk. Kita tengoklah, itu ayat nampak dalam Islam dia macam tu. Ada benda yang Tuhan suruh tengok dan ada benda yang Tuhan tak suruh tengok. Maknanya Tuhan suruh apa tuan-tuan sekalian? Tuhan suruh ta'abbud, hang beribadat sudah. Sami'na wa ata'na. Hang dengar, hang taat sudah. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Pasal apa sembahyang subuh kita 2 rakaat? Pernah tak tuan-tuan tanya benda tu? Benda tu tak boleh. Sepatutnya kalau ikut akal, logik akal kita lah, kita PhD sampai banyak mana ada buat tesis apa semua. Kalau ikut akal kita, sepatutnya waktu subuh ni buatlah 4 rakaat. Pasal subuh tu tengah duk segap elok. Betul tak betul? Pasal apa subuh dia bagi 2 rakaat? Dalam 2 rakaat tu pun ada orang tak maghrib subuh. Nampak tak? Pasal apa waktu zuhur dia bagi 4? Sepatutnya waktu zuhur bagi 2 sudahlah. Pasal zuhur kita pun tak larang. Pasal apa dia jadi 4 macam tu? Tuan-tuan nampak tak? Maknanya benda ni tak boleh kita nak jangkau dengan akal. Pasal benda ni sami'na wa ata'na. Hang dengar, hang taat sudahlah. Ini benda ta'abudi. Satu lagi, kita bagi dalam sikit tuan. Tapi hari ni nampak tak apa nak syok ni kalau buat contoh ni. Tuan-tuan tengah duduk elok-elok, tiba-tiba keluar angin. Kalau bahasa apa nama orang tadi, dia kata terkentut. Betul tak betul? Terkentut pun pergi ambil ayam semayang. Bila ambil ayam semayang, alhamdulillah aku ambil ayam semayang. Kawan kita tanya pula, hang basuh pungkong tak? Yang kentut ni muka ke pungkong? Tu kasang pula dalam ni. Saya dengar di luar pula, ustaz tadi dia kata haram ni cerita bab kentut pula dah. Tuan-tuan nampak tak benda ni? Yang kalaulah benda tu kotor, mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan, bau yang tidak nyaman, sepatutnya yang basuh dah. Pungkong dah basuh. Tapi kenapa tuan-tuan basuh muka? Awak tuan-tuan belahak ni bau mulut ni serba bangkai kan? Atau apa tu, tangan kah yang mengeluarkan angin? Adakah kepala yang mengeluarkan angin? Adakah telinga yang mengeluarkan angin? Adakah kaki yang mengeluarkan angin? Nampak tuan sekalian? Benda ni apa dia? Sami'na wa ata'na. Tuhan suruh ni saja. Hang buat sudahlah. Betul tak? Melainkan hang terkentut, hang terberak, yang tu kena basuh lah. Sekali dia buat betul, dia kata tak apa. Kita ada ustaz kata tu tak basuh lah. Pungkong hang bau habis satu surau jahanam. Nampak tak? Baik. Jadi ayat-ayat dalam Quran tu dia cerita macam tu. Kan ada yang suruh kita fikir dan ada yang suruh kita terima. Kan, tetapi terima tu yang tahu dia adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quranul Karim dalam ahraful muqatta'ah. Ahraful muqatta'ah ni maksud apa? Huruf hak potong-potong tu. Alif lam mim. Apa makna dia? Siapa yang tahu? Tuan-tuan, mereka akan kembali menafsirkan ayat itu. Allah wa rasuluhu a'lam. Yasin, apa makna Yasin? Kan, Nun, apa makna Nun? Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Benda tu kita ta'abudi sahaja. Okey, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa dalam Isra Mi'raj ini juga adalah peristiwa yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Golongan yang kedua ini yang meletakkan logik akal ni dia pun tak boleh nak terima, yang menyebabkan dia tinggal terus baginda Nabi SAW. Dan ideologi itu dibawa sampai sekarang, yang dikatakan golongan Mu'tazilah sampai sekarang. Dan golongan tu juga sekarang ni disebut sebagai liberalisme, yang mana golongan ni depa nak pegang, kalaulah benda tu masuk akal, depa terima hukum Allah. Kalau tak masuk akal, depa tak terima. Dan lah sekarang duk desak Islam, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan ada satu kumpulan duk desak, antara dia apa? Pasal apa yang dikatakan kuasa talak ada pada tangan suami, tidak ada pada tangan isteri. Sebab dia tengok akal. Dia kata kalau boleh kuasa talak tu bagi kat isteri sama, jahanam kita. Kalau bagi kuasa talak kat kita hari ni pun dekat 36 kali kena cerai. Tidak betul? Ada kat lelaki ni gagah, tapi ada orang melawan. Dia kata mana boleh masuk akal, lelaki perempuan sama saja. Lepas tu dalam bab mawaris, dalam bab memberikan faraid juga. Pasal apa orang lelaki dapat 2, pasal apa orang perempuan dapat 1? Awak tak boleh ke bagi sama-sama? Yang itulah yang timbul satu ketika dahulu. Kalau tuan-tuan tengok kelompok ni, kerana menggunakan akal, dia meletakkan satu saf itu lelaki perempuan boleh semayang duduk sekali. Sehingga kan mengangkat imam pun menjadi perempuan menjadi imam, dan perempuan boleh membaca khutbah. Nampak? Hak lelaki pakai duduk di bawah belakang.
Tuan, kalau perempuan jadi imam lah, subhanallah. Saya rasa penuh surah Ibn Sina ni. Cari hak comel pula jadi imam pula kan, hafizah pula kan. Waktu dia rokok, kita tak rokok lagi. Waktu dia sujud pakai dia berdiri lagi. Waktu dia berdiri baru pakai turun sujud. Jahannam, cecah merebah habis. Tapi orang tikai lah. Pasal apa? Imam ni orang lelaki, orang perempuan tak boleh jadi imam ke? Nampak tak sekarang persoalan dia macam tu. Pasal dia meletakkan logik akal, apa kebenaran dia nak cari melalui logik akal. Mereka tidak sampai kepada tahap keimanan. Kan? Yang ketiga pula adalah golongan hadut turun. Hak mana majoriti kami turun. Ni golongan pada zaman Nabi tu. Jadi alhamdulillah pada hari ni tuan-tuan sekalian, kita bila cerita tentang Isra' Mi'raj, kita boleh faham. Pasal apa kita faham? Di mana kita duduk di tiga-tiga golongan ni? Kita tak duduk tak mana satu pun. Betul tak tuan sekalian? Kita ni pasal Allah Ta'ala takdirkan celik-celik Islam. Sebab itulah kita selamat. Celik-celik Islam. Dan kita daripada kecil dah duduk dengar dah cerita tentang Isra' Mi'raj sampailah berumur ni, takkan kita tak percaya lagi. Kan, yang itulah kelebihan ada kat kita. Tapi kalau kita duduk di luar, kita tak pernah masuk Islam, tak pernah kenal Islam, nak cerita pula tentang Isra' Mi'raj, kemungkinan benda tu tak sampai. Pasal kita nak menjangkau cerita tu melalui iman, melalui kebenaran, melalui logik, bukan melalui iman. Okey, tuan-tuan. Jadi bulan Rajab antara dia adalah Isra' wal Mi'raj. Apa tujuan, apa objektif utama Isra' Mi'raj ini? Iaitulah Allah Ta'ala nak abang-abang, Allah Ta'ala nak abang kata tentang tingginya kefarduan solat itu. Kerana itulah Allah Ta'ala mengambil baginda Nabi SAW dalam bab kefarduan, nak bagi fardu tentang semayang ni. Tuhan bertemu terus dengan baginda Nabi SAW dan menganugerahkan solat kepada Nabi. Berapa kali tuan sekalian? Mula-mula 50 kali. Khamsina salawat, 50 kali Tuhan bagi. Lepas tu pula dah 50 kali Nabi dapat 50 tu, Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa. Musa kata tak boleh Muhammad, khafif, pergi minta dekat Allah Ta'ala bagi ringan sikit. Potong 5. Turun pula, jumpa pula, naik pula, turun naik, 5. Daripada 5 turun sampai tinggal 5. Tuan-tuan sekalian, nampak tak? Yang ni pun ada orang mempertikaikan pula. Dia kata nampak macam duk boleh hijah pula buat semayang ni. Dia pergi kat tu pula. Apa lagi Islam ni duk main-main pula. Kalau Tuhan tu dia bagi terus 5 kan mudah. Yang Nabi pinak turun tu apa pasal? Nampak tak? Tuan-tuan, benda ni dijawab oleh para ulama kita ni. Antara dia apa dia? Walaupun 5 Allah Ta'ala bagi, walaupun 5, tetapi pahala yang kita dapat sekali kita buat semayang, pahala dia bersamaan dengan 50 kali semayang kita dapat. Itu satu. Yang kedua, apa nama hikmah turun naik tu? Dia nak apa tuan-tuan sekalian? Dalam bab semayang ni, dia kena ada ilmu, dan dalam bab memahami ilmu-ilmu dalam semayang, cara tata cara semayang tu haruslah mempunyai masa yang banyak, dan kita nak kena belajar selalu. Atau dalam bab semayang. Tentang pada hari ni, contoh dia pada hari ni kita belajar tak selalu bab semayang ni. Kalau ada ustaz duk mengajar bab semayang, kadang-kadang kita bukan duk dengar pun tidak kan. Ustaz tu mengajar apa? Bab semayang. Allah, aku daripada kecil duk mengaji bab semayang sampai kelar tak habis-habis. Tuan-tuan, ada benda yang kita tak tahu dalam bab semayang ni. Sebab tu duk kena ulang selalu. Saya selalu bagi contoh. Tak tahu biasa tuan-tuan dengar lah. Kan, kita duk dengar bab semayang ketika mana kalau Tok Imam batal, hak belakang ni akan ganti Tok Imam. Betul tak betul? Hak belakang ni dia jadi sebagai khalifah. Khalifah ni orang yang khalfa imam, orang yang berada di belakang imam. Kalau Tok Imam dia batal waktu sujud, kita nak buat ke mana? Tuan pernah bayang lah lagu tu, pernah nak jadi Ibn Sina ni. Kan, Tok Imam tu batal, pun kata dia kentut. Contoh lagu tu lah, Jahannam lah aku ni tengah sujud lah. Dia nak buat lagu mana? Takkan dia nak bangkit Allahu Akbar, takkan dia nak teruskan semayang. Haram, pasal hang dah batal dah, hang tak boleh terus dah semayang, hang kena belah keluar. Kan? Dia pun tak tahu lagu mana, dia pun bangkit belang-belang jalan, pun pijak lagu slow buka sliding, lari balik tu. Hak duduk belakang ni Jahannam. Lama kali ni sujud ni. Kan? Atau ada anak kai sikit duduk ujung dia pun tak ada dah. Dia tahu itu. Tak ada nak jadi cacah merbah tu. Tu ada nampak semayang tu ringan tu. Kan kawan nak belah ni pula dia kata patutlah aku rasa berangin. Rupanya tu imam dia langkah telinga aku. Dia kata.
Kan? Dalam-dalam duk hingat-hingat lagu tu, tengok-tengok kawan hak belakang ni duk depan dah. Allahu Akbar. Celah bila dia duk pergi. Dia pergi lagu mana takkan nak menyerondoi sopan landak ke tu. Tu benda tu. Dia kata tak apa menyerondoi ke apa, janji hampa tak nampak, janji aku boleh ganti imam. Boleh ke sembahyang macam tu? Ni benda ni kalau jadi, saya duk sebut benda ni tuan-tuan. Rupanya jadi semua, pernah jadi benda ni. Pernah jadi. Tak silap-silap belah Sungai Petani ke belah mana ke? Kan tok imam tu rumah dia dekat dengan surau. Anak dia ni jenis orang kata apa, jenis ada penyakit sikit. Sagi waktu masa sagi dia mengamuk lah apalah. Tiba-tiba waktu sujud tu dia dengar anak dia duk riau di rumah tu. Dia pun tak cakap banyak dah, dia pun tak ada nak Allahu Akbar dah. Celah sujud dia bangkit dia belah terus. Tinggal bapak ni kat belakang tengah duk sujud ni. Nak buat ke mana tuan sekalian? Habis bakat bangkit-bangkit tu bakat duk marah aku. Tu dalam bab sembahyang, itu satu hikmah dia. Lepas tu hikmah dia apa lagi tuan-tuan? Yang turun-naik tu. Antara dia apa? Allah Ta'ala tidak pernah jemu dengan permintaan kita. Pasal itu Nabi SAW dia naik pergi jumpa Tuhan, nak minta korang, Tuhan bagi. Naik lagi nak minta korang, Tuhan bagi. Apa maksud dia tuan-tuan? Allah Ta'ala memanggil-manggil kita. Siapa nak minta mai aku, siapa nak apa mai aku bagi. Yang kata Tuhan ni. Semalam saya di mukadimah, saya di Masjid Sungai Burong balik pulang. Saya membacakan hadis mengenai sulusul lail, iaitulah sepertiga malam. Sepertiga malam. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, kan, Allah Ta'ala turun di langit dunia. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan turun di langit dunia pada sepertiga malam. Di saat tu Tuhan seolah-olah memanggil kita. Tuhan merayu pada kita. Kan, mayyad'uni astajibalah. Siapa nak berdoa kat aku, cepat berdoa. Apa nak minta apa, mintalah. Tengah malam ni Tuhan panggil kita ni, minta, aku akan bagi kepada hamba. Siapa yang nak minta kepada aku, siapa yang berhajat kepada aku, siapa yang yastaghfiruni, siapa yang nak memohon ampun kepada aku, aghfirlah, aku akan ampunkan dia. Cepat Tuhan panggil. Tuhan offer kepada kita waktu tu. Mustajabnya doa di saat itu. Sehingga kan hatta tatlu'an syams, tatlu'an fajr, sampailah masuk waktu subuh, Allah Ta'ala tutup offer tu pada kita. Boleh faham tuan sekalian? Maksud dia apa? Waktu tengah malam tu bangkit, tengah malam minta doa banyak-banyak kat Tuhan. Sampai ada dalam hadis yang lain pula, riwayat Imam An-Nasai, Allah Ta'ala ni Tuhan kata apa? Mayyad'uni, siapa yang minta kepada aku, aku akan bagi. Dan mintalah kepada aku wala ghairi, jangan minta kat orang lain. Tuhan sampai tahu tu. Seolah-olah macam Tuhan betul-betul cuma minta dekat dia ni. Tuhan kata jangan duk minta kat orang lain. Dia macam pujuk kita, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, mana ada seorang ayah ke, seorang mak ke yang merayu-rayu pada anak dia. Apa nak minta aku, minta kat pak, minta kat mak. Tak ada merayu sampai tahap tu. Tapi Allah Ta'ala merayu kita. Bangkitlah tengah malam saat, apa berdoa banyak-banyak kat aku akan bagi kepada hamba. Subhanallah. Tuhan dia bagi tuan-tuan. Cuma kita yang mungkin jemu nak minta, tapi Tuhan tidak pernah jemu untuk nak bagi kat kita. Inilah di antara dia. Lepas tu banyak lagi lah naik turun. Antara dia apa tuan-tuan sekalian, iaitulah kekasih. Ada ulama sebut pasangan kekasih. Kan, pasangan kekasih dia tak boleh jumpa sekali, dia nak kena jumpa berkali-kali. Betul tak betul tuan-tuan? Dulu waktu duk cinta dulu ni macam mana? Kan, lepas telefon, sekali telefon pula, bukan ada apa pun saja tanya, buat apa? Dia kata duk cakap telefon, dia kata tadi tanya dah. Kan, alah tambah lalu ada SMS, tak tanya pula tengah buat apa. Dia pun jawab tengah duk type dah. Tak jawab tanya pula tengah buat apa, tengah duk balas. Dia ada betul lah. Pasal apa? Dia jadi tak puas nak jumpa sekali. Itu di antara hikmah rejak ataupun hikmah Isra wal Mi'raj. Baik tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula kita mau panjangkan benda tu, tuan-tuan boleh dengar dah ceramah Isra Mi'raj. Yang kedua tuan-tuan sekalian, dalam bulan selepas Isra Mi'raj, kita mai pula kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Nabi SAW dia pernah ditanya oleh cucu angkat dia yang bernama Usamah bin Zaid. Zaid ni anak Usamah bin Zaid. Usamah ni anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Dia ni adalah anak angkat kepada baginda Nabi SAW. Zaid bin Harisah disebut sebagai hubbun Nabi. Apa dia? Orang yang sayang kepada Nabi dan Nabi sayang kepada dia.
Manakala Usamah bin Zaid juga disebut sebagai hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang sayang kepada anak yang sayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cucu kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Dalam riwayat kata apa, Usamah bin Zaid ni dia sama umur dengan Al-Hasan dan juga Al-Husain, cucu baginda Nabi. Dan Nabi SAW selalu ketika mana kecil, Nabi akan bawa Al-Hasan ataupun Husain, Nabi letak paha sebelah kanan. Usamah bin Zaid, Nabi akan letak paha sebelah kiri. Ni Usamah bin Zaid ni. Dan dia di antara pahlawan muda yang diangkat oleh Nabi SAW pada umur 18 tahun supaya menjaga perbatasan Syam waktu tu. Waktu tu Nabi dah nak wafat dah. Kan? Dia panggil Usamah bin Zaid, dia kata, Usamah, pi bawa tentera, pi jaga di sana. Pasal apa? Pasal di Yaman di saat itu ada orang yang mengaku sebagai Nabi, tuan sekalian. Ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Jadi Nabi suruh cover pi di sana tu. Usamah pun keluar tapi. Dan waktu Usamah keluar tu pun sahabat-sahabat lain pun pakat duk tanya juga. Sayyidina Umar Al-Khattab, lepas tu Abdullah bin Ubaidah ibnu Jarrah, lepas tu sahabat-sahabat senior yang lain. Pasal apa pergi angkat Usamah yang umur 18 ni jadi komandan? Kami hak ramai lagi ni, hak yang memang duduk berperang apa semua ni, pasal apa tak angkat kami? Jadi Nabi kata apa? Aku memilih dia. Kalau hampa kenal dia macam mana, nescaya hampa akan bersetuju dengan pandangan aku, kata Nabi. Jadi dia pun keluar api. Waktu dalam perjalanan, ada orang habaq kata Nabi SAW baru saja menghembus nafas yang terakhir. Dia pun kalih unta, dia patah balik mai, dia tengok Nabi SAW. Lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Usamah, hang terus pergi jaga amanat Nabi SAW. Dia pun terus pergi. Baik, Usamah bin Zaid ni, dia tanya Nabi SAW, dia tanya Tok Wan dia lah. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa dalam bulan Syakban ni aku lihat kamu ni, cek duk tengok Tok Wan, bahasa macam tu dekat nak cek duk tengok Tok Wan ni banyak kali duk puasa ni, pasal apa? Kan dalam bulan Syakban ni Tok Wan banyak sangat puasa. Okey, apa respon Nabi kepada Usamah bin Zaid? Nabi kata, zalika syahru yaghfulun nasu anhu. Kalau hang nak tahu, bulan Syakban ni adalah bulan yang manusia ni selalu sibuk dan manusia lupa tentang kehadiran bulan Syakban. Kan nampak lah sekalian? Kita lupa dah. Pasal apa? Pasal dah bulan Rejab tu dengan Isra' dia. Bila masuk bulan Syakban ni kita lupa. Kita duk nampak apa? Masuk Syakban kita duk nampak apa? Ramadan dah. Hak Syakban ni kita lupa, tuan sekalian. Sedangkan dalam bulan Syakban ni banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Kan? Antara dia apa kata Nabi? Zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sebab dia duduk tengah-tengah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, ni kelebihan bulan Syakban ni. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Rupanya bulan Syakban ni bulan yang Allah Subhanahu wa taala duk tanya malaikat suruh sampaikan amalan kita, diangkat buku amalan kita ni tiap-tiap hari kepada Allah Taala. Bukan dekat malam tu je diangkat amalan, bukan tukar buku catatan. Kita pula ni 10 Syakban pakai dia minta maaf banyak-banyak, kami nak tutup buku lah. Buku apa yang nak tutup tu? Nampak tak sekalian? Bila mai baru ni 10 Syakban 3 kali punya kita duk baca Yasin apa semua, lepas tu kita kata catatan amalan kami tutup dah. Mana boleh duk tutup mudah lagu tu? Dah, bukan tu maksud dia. Maksud dia apa? Amalan kita ni tiap-tiap hari ni diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, wa fa uhibbu, aku nak sangat-sangat ayyufa amali wa ana shaim. Amalan aku diceritakan oleh malaikat kepada Allah di saat itu aku sedang berpuasa. Boleh faham tuan sekalian? Saya nak bagi mudah kita faham. Contoh dia. Contoh main dengan ceramah malam ni. Tiba-tiba anak tuan-tuan pun main, dia tengok, oh ada bini tak main. Tiba-tiba dia pun balik, dia tak ada nak sembahyang Isyak, dia balik rumah. Dia balik-balik, bini tanya, ayah hang dah disurau? Ada. Dia dengar ke? Dah, dia lena kata kangkang tu. Contoh gitu lah. Tuan-tuan balik sekali bini duk ampun bahasa Penang. Bini duk apa? Bini lagu duk cantik tuan-tuan lah. Tapi dengar ceramah ke pergi lena. Dia kata sabar abang kau, jadi bergaduh pula di sana. Betul tak betul? Alangkah cantiknya ketika mana anak pergi habaq pula dekat mak. Tadi hang jumpa pak hang, kata jumpa. Pak hang dia buat apa?
Kata pak duk dengar, kata ustaz tu dia angguk-angguk sampai berlaga apa nama kapek tu kata ni. Allah bagusnya suami aku. Balik-balik dia kata apa, ya Allah bang, tak sangka kata abang boleh duduk dengar ceramah. Oh, tak sama lah macam dulu. Kita seronok lah tu. Malam tu kita tak lena sampai ke pagi duk ni. Macam tu juga Nabi. Nampak tak? Nabi nak macam mana? Bila Allah Ta'ala tanya malaikat, ya Rasulullah, tanya wahai malaikat, hang tengok Nabi Muhammad tengah duk buat apa? Malaikat kata, dia tengah berpuasa. Allahu Akbar. Sonoknya Allah Ta'ala. Kita pun syok kalau sampaikan apa yang kita buat lah ni kepada orang. Orang puji pula amalan yang kita buat ni. Inilah bulan Syaban. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya dalam bulan Syaban, pasal itu Nabi memperbanyakkan amalan puasa dia. Kerana amalan puasa ini tercangkup semua amalan-amalan di dalam dia. Kalau tuan-tuan puasa, secara automatik tuan-tuan akan semayang. Kalau tuan-tuan puasa, secara automatik tuan-tuan akan bersedekah. Kalau tuan-tuan puasa, secara automatik tuan-tuan akan baca Quran. Tuan-tuan akan buat benda baik dalam bulan puasa. Betul tak? Bila masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, kita jaga diri kita. Kata ke orang ponda, rajin bersedekah, rajin mai ke masjid. Cuba bulan tak puasa. Agak-agak 30 hari bulan Ramadan ni tuan-tuan, tengok-tengok isu raya apa semua. Raya kedua, adakah penuh macam mana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang sebelum ni? Kalau disuruh pergi Kusina ni penuh tak penuh? Kata ustaz, saya tak tahulah tuan-tuan abang ustaz. Kami ni tak macam ustaz kata. Kami ni habis-habis puasa tu lagi ramai ustaz main. Aku macam tu lah. Ada lah lagu tu? Kalau ada, saya nak buat kuliah setiap tahun. Kan? Dia kata ustaz, tinggal tu imam untuk bila ya. Tu pun nasib baik depa orang sini, hak lain semua pekat balik kampung. Habis. Tak ada nak raya 10 malam terakhir pun tinggal tu imam untuk bila ya. Tu bila pun belakang tu fadlan minallahi wa ni'mah kan. Tu imam galik-galik. Kita dua orang yang malam ni tak? Oh ya, lah kali tak sembahyang tarawih duk sembang dua orang kan. Sampai ke pagi. Nampak tak? Baik, yang tu satu. Maknanya bulan Syaban ini adalah bulan Allah Ta'ala mengangkat amalan kita. Diangkat oleh apa nama, oleh malaikat. Baik. Dalam bulan Syaban juga, lagi saya akan cerita bila lagi amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam bulan Syaban juga, iaitu disebut pada 15 Syaban ataupun disebut sebagai nisfu Syaban. Nisfu ni makna setengah. Nisfu setengah. Dalam cerita ni pun ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Bazzar dan juga Al-Hibban. Nabi kata apa? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrik aw musyahin. Allah Ta'ala kata Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban. Bila malam nisfu Sya'ban? Malam kemarin kan? Malam kemarin nisfu Sya'ban. Pada malam tu kata Nabi SAW, Allah Ta'ala dia usya semua hamba-hamba dia. Tuhan dia tengok semua hamba-hamba dia. Di samping dia tengok semua hamba-hamba dia, fayaghfiru li jami'i khalqi. Bukan takat dia tengok saja, tetapi dia mengampuni setiap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh setiap hamba-hamba dia. Tuan-tuan nampak tak malam tu, malam nisfu Syaban tu, sama ada tuan-tuan baca Yasin 3 kali ke tak baca Yasin 3 kali ke, Allah Ta'ala ampun tuan-tuan sekalian. Tetapi kata Nabi SAW, illa melainkan ada dua golongan yang tidak akan mendapat keampunan pada malam tu. Ya Allah, ruginya dua golongan ni. Siapa dia? Yang pertama, li musyrik. Musyrik ni siapa? Orang yang melakukan syirik. Boleh faham? Syirik ni dia ada dua. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Hak syirik besar ni apa tuan-tuan sekalian? Daripada segi akidah. Kan kita dah tak percaya kepada Allah Ta'ala, duk percaya kepada pokok, duk percaya macam-macam, tu syirik besar kan. Syirik kecil ni apa? Nabi SAW ditanya oleh sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Nabi kata ar-riya, antara dia syirik kecil tu adalah hang buat satu amalan bukan kerana Allah, pasal nak tunjuk ke orang. Boleh faham tak sekalian? Tuan-tuan main surau ataupun azan ke, kan duk azan bagus punya, kata seorang sedap, semua ada mula lah tu. Seorang sedap. Aku kalau aku tak main surau, aku dah ingat ketuk apa nama bilik Masjidil Haram. Oh ya ke ada tak? Nampak ada mula tu. Jadi macam tu. Semayang pasal nak tunjuk ke orang, sedekah pasal nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah.
Sedangkan dalam surah Al-Bayyinah Tuhan kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah disuruh hampa buat amalan ni melainkan ikhlas dalam benda agama ni, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Maknanya apa? Tidak melakukan kesyirikan. Syirik ni apa maksud tuan-tuan sekalian? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas kita penghujung surah kita apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dah baca dah. Kan? Kufuwan ahad, tidak akan melakukan kesyirikan. Tak ada siapa pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu golongan, siapa yang buat syirik, Allah Taala tidak mengampunkan dia pada malam tu, rugi dia. Golongan yang kedua pula adalah golongan musyahin. Siapa musyahin ni? Iaitulah orang yang bermusuh, tak bercakap sampailah tuan-tuan sekalian. Maknanya dia dalam duk main surah pun ada kawan ada duk bergaduh. Kita dalam Islam ni tuan-tuan, Islam bagi bergaduh, tak cakap pun tak apa, Islam bagi. Tapi jangan lebih daripada tiga hari. Nampak tak? Jadi tuan-tuan duk berselisih tu 3 tahun lepas sampai gelar tak cakap ni. Kalau semayang tu segala nampak kawan duk datang tu, dia boleh kona pergi duduk belah sana. Nampak tak? Alhamdulillah lah tekatlah dia kata Covid main pun hikmah je. Pasal apa? Tadi tak gaduh nak rapat ni tak. Ni nak rapat pula aku pening kepala, takut aku rapat sebelah dia. Nampak? Bila habis semayang dia kata alhamdulillah lah tak gaduh nak salam lah. Kan bila habis semayang kita kerja duduk salam pula lepas ni. Kan Allahumma salli ala, kan habis-habis tu kita duduk selawat lepas tu salam kena seteru kita duduk bergaduh. Bukan bergaduh pasal apa, dia pun duduk sebelah macam belah ya, bergaduh pasal kucing duk pergi berak di depan rumah dia. Yang tu pun kucing kita. Dia pun lagu duduk kata ni hang belah lah kucing hang pun serobangan kucing hang, dia kata kat kita pula. Kita pun panas apa tahu itu kita cakap bagi elok sikit bergaduh, tapi duk main surau. Bukan surah Ibnu Sina tetapi Ibnu mana kita pun tak tahu. Nampak tuan sekalian? Pasal tik kucing tu aja. Pasal ayam cekong aja, ayam dia duk belah apa semua ni tiba-tiba duk main berak atas apa nama atas si kosen kita ni duk hinggap gitu aja. Jaga tuan-tuan sekalian, tambah hidup berjiran ni, rumah-rumah taman apa semua dia nak jadi sikit, nak jadi salah tu. Pokok pelam kita duk tanam tuan-tuan sekalian. Jadi hak jorai pelam tu duk pergi turun pergi ke rumah dia bekerja duduk sapu aja daun apa semua ni, mai tambah pelam dia balas kita pergi hinggap. Dah turun mai kat kita, buah pelang apple pula besar-besar punya duk turun mai. Dia tak duk turun mai, aku duk tengok saja, duk meniti ayat liang dia tak ambil tak apa kot, aku ni aku duk buang daun rumah dia ni. Dia kata hang minta lah dulu kat aku. Dia kata yalah aku silap, aku minta maaf. Dia kata memang mudah nak minta maaf. Dia duk hingap berong-berong dah. Kali kita ambil pelang, kita jolok mulut dia. Bergaduh ke pokok pelang tuan-tuan sekalian sampai kelar duk bergaduh. Nampak dah? Berapa kali bergaduh ni? 3 hari lebih pada tu okey. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tidak mengampunkan dia. Subhanallah. Jadi nak buat jana ustaz ni ada cara dia. Nak bergaduh boleh, tak ada masalah. Tapi dalam masa 3 hari kena baik balik. Boleh faham? Bukan apa 3 hari dengar hadis ni tak kira cukup 3 hari jumpa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok lah tu. Sambung balik bergaduh 3 hari. Sambung balik permit 3 hari. Sampai 3 hari jumpa pula. Waalaikumsalam. Minum. Okey minum. Bergaduh balik 3 hari. Lah kali duk renyah ke tu hang bofido dido. Dia kata kat kita lebih kurang sama yang kita dua ni jadi elok dia. Nampak tak? Itu kelebihan nisfu Sya'ban. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf saya pun tadi telat tak pakai jam. Jam kita betul ni ya. Tuan-tuan nak berhenti buka rumah ni sebab mai. Pukul 12 boleh? Tak apa nak orang ni bunyi boleh? Tuan-tuan boleh, saya tak boleh, saya nak kena balik okey. Okey, baik. Tuan-tuan, bilakah waktu amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala ni? Contoh. Baik. Antara dia selain daripada bulan, tadi kita sebut bulan Sya'ban. Okay, satu. Yang kedua, amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari diangkat amalan kita oleh Allah Ta'ala. Nampaklah. Sebab tu kita kena semayang, kita kena buat banyak benda baik. Pasal Tuhan ni sampai. Walaupun Tuhan tahu, tapi benda tu disampaikan oleh para malaikat. Kan? Bukti dia apa tuan-tuan? Ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Iaitu kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Dalam satu hari 2 kali amalan kita diangkat oleh Allah Taala. Bila diangkat tu ustaz, iaitulah ketika mana malaikat tu shift.
Malaikat yang berjaga malam, dia akan tukar shift kepada malaikat hak jaga siang pula. Malaikat ni ada 2 shift satu hari. Bila dia akan berjumpa tuan-tuan sekalian, iaitulah wajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Depa akan berhimpun berjumpa ketika mana solat subuh dengan solat asar. 2 solat ni kalau boleh jangan dulu tinggal. Boleh faham tuan sekalian? Tuan-tuan dengar 2 solat yang tinggal okey cantik. Alhamdulillah. Solat subuh, solat zuhur boleh tinggal ikut sana. Dah. Bukan maksud begitu. Maknanya 2 solat ni nak cantik lagi, sentiasa kita solat berjamaah. Nak cantik lagi, bagi dia ada di surau ataupun di masjid. Cantik. Pasal apa tuan-tuan? Sebab malaikat dia akan berhimpun waktu tu. Kita tak perasan. Kalau kita perasan malaikat lagu duk tegur kita pula tuan-tuan sekalian. Gila terus kita ni. Kan? Kita main-main dah lambat, orang dah qomat dah, tiba-tiba kita dengar malaikat tengok, "Ji, lambat ni boleh kerja ke?" Kita cari apa dia cakap dengan aku ni. Kan? Lain kali gila gitu. Waktu asar dan juga waktu subuh tuan-tuan sekalian. Waktu tu bila habis waktu tu, bila dah habis balik apa semua dah, kata Nabi, "Summa ya'rujul ladzi batu fikum." Semua malaikat akan naik meninggalkan kamu. Waktu asar, habis asar depa akan tinggal kita, habis subuh depa akan tinggal kita dan kita semayang bersama dengan depa. Fayas'aluhum, Allah Taala akan tanya depa. Kan Tuhan tanya depa, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikat, hampa tinggal hamba aku tadi macam mana? Sebut nama-nama kita. Siapa dia? Din bin Sa'ad, contoh dia lagu tu lah. Tadi hang tinggal Din bin Sa'ad macam mana? Tengah duk main judi. Dia tu mampu kita. Ni hang tinggal Leh bin Piah macam mana? Dia tengah duk kacau yang gitu. Mampu. Jahanam kita waktu tu sampai benda tu kepada Tuhan. Alangkah cantiknya malaikat sampai ke apa? Tadi aku semayang dengan dia. Malaikat kata macam tu. Allah semayang dengan dia. Tadi ni di surau Ibn Sina. Subhanallah. Sonok tak sonok tak sekalian? Sonok. Yang tu maknanya semayang subuh dan semayang asar. Kalau boleh. Yang ni jangan tinggal. Untuk kita nak solat di masjid ataupun di surau secara berjamaah. Habis-habis tu berdoa. Habis-habis tu baca Quran sikit. Boleh faham tak sekalian? Pasal apa? Malaikat duk usah kita tu. Sekali dia nak sampai ke Tuhan tu. Tuhan tahu tak? Wa a'lam. Tuhan tahu, bukan Tuhan tak tahu. Tapi daripada segi orang kata apa, tugasan Tuhan bagi kepada para malaikat. Itu nombor 1. Nombor 2, bila lagi amalan kita diangkat, iaitulah diangkat pada setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Kan? Ini berdasarkan kepada hadis Nabi, hadis sahih, kata Nabi SAW, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis." Allah Ta'ala dia membuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Fayaghfiru likulli 'abdin. Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada setiap hamba-hamba pada hari itu, Isnin dan juga Khamis. La yusyrik billahi syai'a, dengan syarat hamba tu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Isnin Khamis jangan buat syirik. Hari lain boleh tak buat syirik? Jangan buat juga. Boleh faham tak sekalian? Ni pun nak kena faham betul ni. Pasal apa? Ada geng megak tarawih je dah. Bukan? Geng megak tarawih duk tunggu tarawih. Duk tunggu penuh di luar. Kita pula sampai lambat. Dia pas sembahyang lah. Dah lagi dia pas sembahyang Isya. Hang tunggu apa? Aku tunggu tarawih. Dia tak masuk lagi. Sampailah habis dah habis Isya baru dia masuk. Tu yang tarawih ni. Baik. Apa kata Nabi kata apa? Nabi kata rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Yang nombor 2, kalau duk bergaduh Allah, kalau duk putus silaturahim, kalau bermasam muka, kalau duduk berselisih sampai berapa puluh tahun punya tak cakap-cakap, yang ni pun tidak akan diampunkan Allah Ta'ala pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata, aku nak aku diangkat amalan aku pada hari Isnin, pada hari Khamis. Dan siapa yang diangkat amalan di saat itu, Allah Ta'ala pula dia akan sebut pula kepada para malaikat pula. Dia kata tengok pada mereka ni cukup bagus mereka ni. Kan? Amalan waktu diangkat, mereka tengah berpuasa, mereka tengah baca Quran, mereka tengah duk bersedekah. Cuma bagi 2 golongan tadi ni. Yang mana hak musyrik, yang mana yang duk bergaduh ni. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Unzuru hadaini hatta yastaliha. Unzuru hadaini hatta yastaliha. Unzuru hadaini hatta yastaliha. 3 kali Allah Ta'ala sebut. Apa maksud dia? Allah Ta'ala kata apa? Malaikat hanya berduri kat mereka. Malaikat jangan berduri kat mereka. Malaikat jangan berduri kat mereka. Habis tuan-tuan sekalian. Apa maksud dia? Kadang-kadang kita susah. Kemana kita sampaikan kesusahan kita?
Tuan-tuan minta tolong kat kawan, kawan tak boleh tolong. Tuan-tuan minta tolong kat mana-mana kita kenal adik-beradik, mereka semua tak boleh tolong. Jadi yang keluar pada mulut, Allah tolong ya Allah. Nampak tak sekalian? Waktu tu malaikat sampaikan kepada Allah, Tuhan kata apa? Tu sudah berdiri dia, tak mau beri kat dia. Tu bahasa kasar tu. Nampak tak? Kita akan main waktu susah tuan sekalian. Pasal Allah ni apa? Allah ni duk sihat, elok betul tak betul? Nanti Allah Ta'ala akan uji kita ni. Saya bukan risau apa. Kadang-kadang uji dengan kesakitan, kadang-kadang uji dengan kurangnya kesihatan yang ada dekat kita. Allah ni pun duk rasa dah. Nak duduk lama-lama pun tak boleh dah. Dia duduk sakit kepala lutut dah lah ni. Ni gagah duduk lah ni pun dah ustaz duduk ceramah depan ni. Betul tak betul? Saya kalau duduk gagah lagi pakai keluar kena seret lah. Kan? Dia mula dah. Mata dia dah mula kelabu dah. Tuan sekalian. Lepas tu telinga tak apa nak orang dengar dah. Waktu tu tak boleh duduk lama-lama dah. Dengar kuliah ni takat sejam ni. Kalau lajak pergi sejam setengah apa semua dia tak masuk dah dalam kepala ni. Dia nak main nak terkencing, nak main nak terberak semua dah. Yang tu ujian dah Allah Ta'ala nak bagi kat kita tu. Yang lagi parah lagi apa tuan-tuan sekalian, kita balik rumah duk rasa serabut. Pasal tu main ke surau. Main ke surau pasal apa? Pasal duduk di rumah duk bergaduh dengan isteri. Kalau isteri pun sama-sama kita tak ada masalah. Duduk di rumah duk serabut dengan anak ni. Anak ni macam-macam kes ni, sagi polis tangkap lapas, sagi duk lawan kita lah. Tuan-tuan dia pula dah jadi begitu. Ni, waktu tu nak minta tolong siapa? Orang pun tak mau kawan dengan kita. Orang cuba nak tolong kita, nak bantu kita, bagilah bantuan duit sikit apa semua. Dia boleh duit, anak dia duk balas, duk pisang apa tau. Bila anak pun dah tak boleh nak tolong dia nak minta tolong siapa? Tuan-tuan sekalian, dekat kawan-kawan pun dah malu dah dengan dia. Bukan dekat dia malu orang kawan-kawan tak mau dah peduli kat dia. Allah Ta'ala lah. Bila minta tolong kat Allah Ta'ala, malaikat dipesan oleh Allah Ta'ala, malaikat hang suruh peduli kat dia. Pasal aku bagi Isnin Khamis suruh buat amal kebajikan, dia langsung tak peduli kat aku. Nampak? Kita takut yang macam tu. Boleh faham tuan sekalian? Tuan-tuan, benda yang 2-3 hari ni saya dah sebut. Kita jangan ingat yang penghujung kehidupan kita akan dapat macam mana yang kita idam-idamkan. Ada orang yang penghujung dia duduk teringat apa dia masuk khairat kematian, dia jumpa Ustaz Mahathir. Ustaz, kat mana kubur saya? Ustaz kata tu, tanah kubur tu insya-Allah lagi, hak mana masuk khairat, tanah tu. Tuan-tuan, jangan duk harapkan macam tu. Kemungkinan kita mati seorang-seorang dalam rumah tak ada siapa pun tahu. Nampak tak sekalian? Kan kebetulan isteri pi dulu ke apa ke. Dah pun kalau isteri tak pi dulu pun kita jatuh sakit, isteri duk belak kita apa semua dalam dia pun duk bersedih waktu kita duk sakit terlantar, tiba-tiba dengar dia pun mati dulu pun tuan sekalian. Tak ada siapa nak jaga kita ni. Anak-anak duk balik main dalam sebulan sekali boleh dia tengok apa semua, depa pun kalut dengan kerja apa semua. Bagi handphone satu ayah, kalau ada apa-apa ayah telefon. Duduk dengan handphone tu lah, kita pun tak boleh pergi ke mana duduk atas kursi roda tu. Nak jadi cerita tuan sekalian, tiba-tiba waktu tu napas dah mula tak ada dah, nak tekan telefon pun tak ada dah, senyap. Sampai kita duduk tengok tu Haji ni selalunya kan dia duk call apa semua, ni tak pernah call pun. Tanya jiran sebelah, nampak dah Haji sebelah. Dia kata aku nampak lampu tu pasang, anak dia main ambil kot. Selalunya anak dia ambil kot pergi rumah dia pak tu. Oh ya kah? Duk ingat anak main ambil, rupanya duk mati tu bunyuk dalam rumah 3 hari, 4 hari dah tuan sekalian. Siapa sangka macam tu? Boleh jadi. Sebab tu dalam doa kita baca apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tu doa tu. Ya Allah, bagilah penghujung hidup kami ni mati hak elok ya Allah. Tuan-tuan, kita sakit dalam sebulan macam mana Nabi SAW itu mati yang baik. Nabi sakit sebulan. Habis sakit sebulan, Nabi pun wafat. Macam tu syukur. Dan kadang-kadang kita tengok ada orang accident, satu keluarga meninggal. Subhanallah tuan-tuan. Kita duk tengok nampak macam sedih, tapi itu kebaikan untuk dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia meninggal, sedih satu keluarga tu tuan-tuan. Tak kacau orang lah, simpan-simpan selesai lah. Yang takut ni apa? Meninggal accident tu, hak lain semua meninggal, dia seorang tak meninggal. Dia pula tadi dia buat apa? Dia terlantar. Dia jadi fitnah lah. Yang ni yang Nabi kata apa? Minta sebelum kita bagi salam 4 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa maksud dia? Ya Allah, aku minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Nampak tak sekalian doa tu? Kita tak mau waktu kita hidup ni nanti kita sakit dekat-dekat nak mati dia jadi fitnah. Anak-anak yang ada 6 orang, 7 orang daripada kecil ni duk baik dengan kita bila-bila besar tuan-tuan sekalian. Ya Allah, dia tak mau nak jaga kita.
Saya cerita nama mana atau apa ni? Ada satu doktor, saya terbaca satu artikel, satu doktor tuan-tuan sekalian. Dia belah satu pak ni, yang pak ni pun dah sakit terlantar di hospital dah. Doktor tengok-tengok, Allah ambil lah. Duk jaga di hospital pun tak boleh, tak ada siapa nak jaga. Nurse pun tak larat lah nak bagi makan apa semua ni. Panggil lah keluarga. Kan, ambil lah anak ni bawa balik. Tuan-tuan tahu anak kata apa? Dia kata tak apalah, nurse jagalah. Kan, pasal apa jaga? Pasal lagi mana nurse duk jaga, duit pencen hak mak dulu duk masuk kat pak. Bila duit pencen duk masuk kat pak, depa ni duk balas kat tengah jalan. Kalau ambil bawa balik dia, satgi duit pencen tu kami nak kena beli pampers dia, kami nak kena beli susu dia, kami nak kena beli segala kelengkapan dia. Jadi tak dapatlah kepada kami. Ni yang kata anak ni. Wal a'yazubillahi min zalik. Kita takut macam tu. Sebab itulah kita minta doa kepada Allah, fa in kana fil hayati khairan li. Ya Allah, kalau hidup ni baik untuk aku, bagilah aku hidup. Wa tawaffani wa in kana fil wafa. Ya Allah, matikan aku. Kalaulah kematian tu baik untuk aku, matikanlah aku ya Allah. Dan janganlah jadi fitnah kepada orang lain. Tak mau bergaduh anak-anak. Kita duk sakit, anak-anak duk di luar, duk menyembang apa semua. Lihat semuanya orang tua ni. Tak sakit hati kita. Sambil-sambil duk tolak kita nak pergi ambil ubat, nak pergi cuci buah pinggang, ada tolak pun sampai batu tu hambuang lah batu tu tamam kali lebih kolin dah duk tonyok lagi. Kita duk atas buat nak kata apa? Ni hang buat tolak aku pelan-pelan sikit. Dia kata nak pipi seorang dia kata. Dia tolak kita jatuh longkang. Siapa nak mungkin? Pernah nak jadi begitu tuan sekalian. Saya bukan nak bagi tuan-tuan takut tuan-tuan aku duk tegik mata kat saya apa. Tak sungguh. Mungkin jadi kat saya. Saya duk bawa cerita ni mungkin jadi kat saya. Dan mungkin jadi kat tuan-tuan, tak mustahil benda ni. Cuma apa tuan-tuan sekalian? Kita nak harapkan siapa? Allah Ta'ala yang tu je. Selalunya kalau hak jenis macam ni hak nak jaga selalunya lah. Kalau ada anak yang salihun yad'ulah, alhamdulillah, berdoa banyak-banyak kat Allah Ta'ala. Selalunya duk jaga siapa? Anak angkat. Tidak sekalian. Saya dulu dapat lantik juga jadi ahli jawatan kuasa rumah orang tua Al-Hanan dekat dengan Wasu Seribu. Kan? Jadi bila saya pun duk pergi mesyuarat apa semua saja ada semang dengan penjaga depa tu. Dia kata, Ustaz, duduk di sini ni ada yang satu makcik ni. Tiap-tiap hari sehari petang duk tengok tingkap 3 tahun duk tengok. Duk abang dekat kawan saya Ustaz ni. Kawan dia kata, makcik tengok siapa? Dah tengok anak makcik sehari dia sampai kata ni. 3 tahun dah duk tunggu tuan sekalian. Tak menitik air mata lah. Tak main makcik 3 tahun dah. Hai, hang jangan duk cakap macam tu. Sakit dia main, dia hambak kata dia nak main. 3 tahun duk tunggu lepas asar, duk tunggu di tingkap sehari anak nak main. Seronok anak nak main, lepas asar anak nak main. Ya Allah. Tak boleh tuan sekalian. Ada pula yang main hantar orang tua ni kan, main hantar apa semua nak hampa jaga. Dah ni kami duit ni apa semua nak hampa cari sendiri. Aku pun tak larang nak jamu dia lah. Makan budak sakit, buat terasa sakit. Pula dah. Hak hantar ni tuan-tuan, bukan orang kecil-kecil, bukan orang besar, bukan orang yang pangkat rendah apa semua, no, semua pangkat tinggi-tinggi no. Ni hantar ni. Depa pun tak mau duk jaga hak ni satgi habis ni kami tak boleh nak dapat no apa semua pingat apa berikan tu ni duk jaga orang tua ni. Tak apalah tuan-tuan, jangan duk panjangkan benda tu, panjang tu lagi panjang pula. Tuan-tuan aku duk jegil kat saya pula. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang tu nombor 2. Dan nombor 3 tuan-tuan sekalian, diangkat amalan kita bila? Iaitulah dalam bulan Syaban. Bulan Syaban setiap kali diangkat amalan. Setiap masa diangkat amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So berapa kali? Yang pertama satu hari. Satu hari itu Allah Taala angkat 2 kali. Waktu zuhur dan juga waktu asar. Waktu subuh dan waktu asar. Itu nombor 1. Nombor 2 bila diangkat tuan-tuan sekalian? Iaitulah ketika mana Isnin dan juga Khamis. Kan? Yang ketiga bila? Ni bulan Syaban. Jadi sementara ada kesempatan lepas daripada ni, buat benda baik. Buat benda baik. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selesai bulan Syaban, baru nak masuk Ramadan. Tuan-tuan nak tunggu lagi dah. Tak apa nak ni angguk ya. Tadi dia bunyi boleh ke? Boleh. Belah ada juga kat belakang tu. Baik, apapun saya pun tak mau panjang-panjang dengan kesempatan yang ada. Apa preparation, apa persediaan kita ni sementara nak sampai bulan Ramadan. Tuan-tuan, nampak sangat kalau kita tak ada persiapan, tak ada persediaan nak masuk bulan Ramadan, tu yang dia main soalan yang pelik-pelik tu.
Bila main bulan Ramadan ni, macam mana ustaz video ni, macam mana? Dia tanya buat video pula. Ustaz nak tanya sikit, korek lubang hidung betul tak betul? Pasal tak ada preparation kan? So kalau ada preparation, ada persediaan apa semua, masuk bulan Ramadan dia tak fikir lah, tak ada soalan-soalan yang sebegitu. Apa pun tuan-tuan sekalian, Nabi SAW disebut idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Bila masuknya bulan Ramadan, Allah Taala buka kepada kita pintu syurga setiap masa. Wa ghulqat abwabul jahannam, Allah Taala akan tutup pintu api neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, Allah Taala akan ikat setan-setan. Maknanya setan tak ada waktu tu. Yang tu yang kita faham melalui lafaz hadis Nabi SAW. So, kalau dalam bulan Ramadan terjadinya kejahatan dalam diri kita, maknanya benda tu bukan setan yang kacau kita, tapi memang diri kita yang memang jahat. Wal'ayazubillahi min zalik. Okey tuan, saya tinggalkan tuan-tuan dengan persoalan tu. Maksud dia apa? Maksud dia bila main bulan Ramadan, aku nak jadi bagus. Kalau tak bagus, maknanya memang aku tak bagus. Pasal setan tak ada waktu tu. Yang ada nafsu kita aja. Tapi kalau kita bagus waktu tu, maknanya memang diri aku bagus. Bila diri aku bagus, kita akan manfaatkan 30 hari bulan Ramadan Al-Mubarak, dan seterusnya dia menjadi satu semangat untuk kita nak mulazamah amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan sampailah bila-bila, sampailah kita mati. InsyaAllah. Boleh tak nak? InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, insyaAllah. Saya rasa cukuplah perkongsian saya pada malam ni. Mohon maaf terlajak waktu yang bersama dengan tuan-tuan sekalian. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan, ketelenduran diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Tuhan sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan Tuhan selamatkan kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Dan kita juga minta supaya Allah Ta'ala memberikan kita ni dikenali oleh Ramadan, dan seterusnya amalan kita itu amalan yang diterima dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.